Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi setelah cuti panjang sepanjang Ramadan dan Syawal. Allah Taala terima dari saya dan tuan sekalian sebagai amal soleh yang kita buat sepanjang Ramadan yang lalu ataupun habis Syawal lah. Jadi jumpa, semoga kita jadi orang-orang yang kembali Allah Ta'ala juga berjaya dengan syurga, insyaAllah. Dan kita kata hari terakhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan surah Al-Imran, ayat yang ke sampai 41 dia tu, 38 sampai 41. Revise balik lah, pasal biasa tinggal kan, lupa kan, ketupat rendang dah isi slot kepala kan, jadi kita kena revise sikit. Jadi baik, hari tu kita bincangkan, dan potongan yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan tajuk pendahuluan dialog di antara kita dengan orang-orang Kristian atau ahli kitab. Kita kata pasal dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ni panjang, dia surah panjang juga, tapi segmen per segmen kita dapat tahu apakah dibincangkan dan apakah tajuk yang Al-Quran nak kita faham. Sebab tu kenapa dalam konteks ni yang tu lebih penting sebenarnya. Kalau kita tahu kalimah ni maksud dia banyak sekalipun tapi tak tahu meaning keseluruhan ayat, maka tak memberi faedah. Sebab kita belajar Quran untuk faham dan amal. Faham dan amal, bukan hanya setakat kita faham kemudian kita happy. Awak tak tahu, saya tahu. Tak ada faedah. Yang faedah sebenar adalah untuk faham dan amal. Jadi kali terakhir kita bincang itu, ini adalah introduction berkenaan dengan dialog kita dengan ahli kitab tentang tajuk ketuhanan Isa. Pasal dalam konteks ni memang antara benda paling besar ditekankan adalah berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penafian Isa itu anak Tuhan. Jadi dalam konteks hari tu yang kita bincangkan, terakhir kita bincangkan berkenaan dengan ayat sebelum tu 37 berkenaan dengan macam mana Zakaria dia melihat pada Maryam ada makanan. Dan kemudian bila ditanya pada Maryam, datang mana makanan ini? Betul, Maryam kata ia daripada Allah Taala. Allah Taala beri rezeki pada siapa dia nak dengan tanpa sebarang perhitungan. So jadi dekat situ Allah Taala nyatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ berdoa Zakaria kepada Tuhannya. So dia Zakaria nampak nikmat dapat kepada Maryam, lalu dia pun berdoa. Kita orang nampak orang dapat nikmat, kita dengki. Bukan kita lah, orang lain. Okay. Faham tak ni maksud dia? Kan pasal kita kata benda ni kerana konteks adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala memberikan apa-apa kepada makhluknya yang lain selain dari kita, kita tidak boleh menentang dan tidak suka kepada pemberian tersebut. So itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kita untuk mempersoalkan. Bila Allah Taala pilih ini atas ini, hari Jumaat atas hari yang lain, Ramadan ke atas yang lain. Macam ni kita baca pula dipilih Maryam ke atas wanita-wanita sekian alam. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk kita kena belajar untuk redha, bukan kita mempersoalkan. Dan Zakaria bila nampak Maryam dapat, dia tak ada kata macam aku tua banyak ibadat, kau baru budak lagi dah ibadat, tiba-tiba kau dapat macam ni. Tak. Dia dapat lihat kat situ, bila dia lihat berkenaan apa dapat kepada Maryam, ia adalah sebagai tanda kemurahan ataupun anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia lihat kat situ dan dia terus Allah kata hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ berdoa Zakaria kepada Tuhannya. Dia kata rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisi Engkau satu zuriat yang elok, keturunan yang elok. Innaka sami'ud du'a, Engkau Maha mendengar doa. Okay, maka Allah Taala pun nyatakan fanadathul malaikatu qa'imun yusalli fil mihrab. Maka telah menyerunya para malaikat ketika dia sedang berdiri solat dalam mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Yang Yahya, Allah Taala beri berita gembira pada engkau dengan satu anak nama dia Yahya. Kalau surah Maryam tak pernah dinamakan siapa-siapa dengan nama tersebut, Yahya. Cuma datang dari Inggeris jadi John, Yohanna kan, Yahya, nama dia Yahya. Dia kata
musaddiqan bi kalimatin min Allah, dibenarkan dengan kalimah dari Allah Taala. Maksudnya Isa akan membenarkan dia. Wa sayyidan, dia jadi penghulu. Wa hasura, kita bincang tu hasura ni maksud dia terjaga kehormatan dia, tidak dia berkeinginan nafsu kepada wanita dalam keadaan haram. Itu maksud dia. Bukan maksud hasura ni maksud dia tak ada kemaluan. Ada orang terbincang dia tak ada kemaluan. Maksud dia bukan seperti lelaki biasa. Ini tak boleh macam tu, kerana para anbiya adalah makhluk paling sempurna. Kalau ada kata ada kecacatan pada para anbiya sejak daripada mula lagi, mana kaum tu akan tolak diorang berawal lagi. Mana mata pun tak cukup nak jawah kami. Kalau diorang dah sempurna physically dan kehidupan mereka mulia, maka tidak timbul tajuk untuk kaum tadi mempersoalkan tentang credibility mereka. Sebab tu Allah Ta'ala tak jadikan para anbiya tadi tu hina. Kan? Tak ada macam duduk tepi tong sampah dan sebagainya. Tu Nabi tu. Tak ada. Tidak dijadikan Allah Ta'ala macam tu. Keturunan baik, keturunan elok, kan, fizikal sempurna. Itu cara dia. Jadi bila ada orang kata macam, kat sini kan dalam kisah ni, hasura maksudnya tak ada kemaluan. Mana boleh? Itu diterangkan Ibn Katsir rahimahullah. Dia kata maksudnya tidak ada keinginan daripada wanita dengan cara yang haram. Dan memang perkahwinan itu adalah di antara benda paling besar. Jadi dikatakan sunnah para anbiya. Dan bukan hanya setakat stop kat situ saja. Pasal bukan bila manusia itu dekat diri pada Allah Ta'ala, tinggal perkahwinan dan dia mulia. Tidak ada. Tidak ada sebarang idea macam tu dalam Islam. Orang sebut datang dari reka, itu tajuk dia. Tapi dari kisah para anbiya, semua para anbiya berkahwin. Dan bahkan kita kata dan beranak pinak. Ada anak pinak dan ada keturunan. So cuma kita kata berapa ramai hidup dan sebagainya, tajuk lain. Tapi dari segi konsep dia, memang semua para anbiya tadi dijadikan Allah Ta'ala mempunyai berkahwin dan sebagainya, sebagai sempurna sebagai seorang manusia. Bukan tinggal, tak ada rumah ke, tak ada rumah, ada harta, ada sekian. Tadi bila kita mengejar, tapi pasal dalam falsafah timbul, tinggalkan dunia dapat akhirat. Salah sebenarnya. Tak ada idea macam tu. Pakailah harta, kan, tapi bersyukur dengan harta tersebut, jangan guna kepada benda yang haram. Itu konsep sebenar dalam masalah zuhud. Baik. Jadi dikata, wa nabiyyan minas salihin. Dan juga anak dan juga seorang nabi di kalangan orang-orang yang soleh. Lepas tu Zakaria berkata, okey, itu sambungan nanti kita berhenti itu. Kita berhenti kat situ dulu sampai yang Nabi minas salihin. Okey. Dalam ayat berkenaan yang terakhir berkata Ibn Katsir rahimahullah. Dia kata wa nabiyyan minas salihin, dan ini adalah berita gembira yang kedua. Itu yang pertama dengan adanya anak nama Yahya. Kemudian berita kedua gembira adalah anak ini adalah seorang nabi. Mula sebelum lahirnya Yahya telah diberitahu dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Mana bapa dia Zakaria dapat berita gembira tersebut sebelum daripada lahirnya Yahya lagi. Dia kata dan dia ini adalah berita gembira kedua dengan kenabian Yahya sesudah berita gembira kelahiran Yahya. Dan ia adalah lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada yang pertama. Lahir satu benda, jadi nabi itu lagi benda yang besar. Ini seperti kata-kata Allah Taala berikan berikan arahan kepada Mak Musa alaihissalam, kan, bila Allah Taala berikan, kata Allah kata inna radduhu ilaiki, dalam surah Qasas ayat ke-7, inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan dia kepada engkau, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia di kalangan para rasul. Itu kita panggil berita gembira yang kedua tu lebih besar daripada yang pertama. Kembali pada dia dengan jadi rasul. Itu kedudukan rasul tu lebih besar lagi. Kedudukan orang menjadi ibu pada rasul kan lagi besar. Cuma kita kata dalam konteks ni memang mak kepada Musa AS memang seorang yang mukminah. Ada pun para anbiya yang lain, ada yang para nabi yang mak bapak dia bukan Islam. Itu kita tak boleh tolak benda tu. Jadi bila telah terrealisasi kepada Zakaria, okey, berita gembira ini, dia dapat berita gembira itu datang kepadanya daripada para malaikat. Maka dia pun lepas tu nak dapatkan pemastian terhadap terhadap berita gembira ini. Dia rasa takjub. Dia rasa takjub lepas tu tentang wujudnya anak daripada dia sesudah tua. Ini konsep masalah doa, kan, bila kita kisah kita bincang dulu, orang tu berdoa kepada Allah Taala. Kadang-kadang benda tu mustahil. Dia bila macam Zakaria, dia minta Allah Ta'ala anak. Tapi bila Allah Ta'ala dah beri berita gembira dia akan dapat anak, dia rasa takjub pula, macam mana boleh dapat anak? Aku dah tua, dia kata. Okay. Dia kata sudah tua. Dia kata qala rabbi anna yakuni li ghulam. Dia kata wahai Tuhanku, macam mana boleh ada untukku anak? Wa qad balaghani kibaru. Sampai kepadaku ketuaan. Wa imraati akira, dan isteri aku dah putus haid. Tua juga. Kan?
Jadi dia kata macam mana? Kan? Betul Allah Taala pun jawab. Qala kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Itu malaikat tu menjawab, beginilah Allah Taala membuat apa saja dia nak. Itu demikianlah perintah Allah Taala yang Maha Agung. Tidak lemah Allah Taala daripada sesuatu dan tidak akan menjadi berat atau menjadi hebat satu benda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda hebat pun. Allah Taala boleh buat. Di sisi kita adalah benda besar. Tapi di sisi Allah Taala adalah benda yang tidak pelik. Kisah tu kan kat India ada seorang nenek tua kan beranak. Kan. Jadi benda tu Allah Taala boleh buat berkali-kali. Cuma kat sini masalah dia, okey. Dalam konteks masalah doa dan juga redha. Kan ada orang kata redha je lah apa jadi. Kemudian doa. Kena doa tak? Sebab ni kena faham pasal dalam konsep ni. Kadang ada orang kata macam, kenapa nak minta benda ni semua? Tu tahu je. Redha je. Tapi sedangkan para anbiya sendiri pun minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diorang doa. Diorang tidak tinggalkan benda berkenaan macam Zakaria. Walaupun dalam keadaan dia tengok diri tua, benda mustahil, redha dengan, kalau banding redha kita dengan redha para anbiya, mesti para anbiya lagi redha. Tak pernah para anbiya macam Zakaria ketika dia sebut dalam surah Taha kan, Allah Taala, surah Maryam, bila dia berdoa Allah Taala kan, dia kata walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tak pernah jadi wahai Tuhanku dalam berdoa kepada engkau rasa malang. Tak pernah rasa malang. Kita ni kadang minta tak dapat, kita rasa malang. Kita macam apalah malang aku hari ni. Apalah asal tak dapat. Soalan kita apasal tak dapat. Para anbiya tak pernah fikir macam tu. Dan memang Zakaria sendiri kata aku tak pernah rasa malang berdoa kepada engkau. Tapi dalam masa yang sama kita kata walaupun redha itu berlaku, anda tak salah untuk minta. Faham tak ni? Pasal kadang-kadang ada orang kata macam redha jangan minta. Tak, redha tak maksud tak jangan minta. Redha maksud kita rela dengan apa hasil daripada doa kita. Bukan masalah kita tak berdoa dan kita kata saya redha je. Redha je lah. Itu bukan cara Islam. Itu bukan jalan para anbiya. Dan bila kita minta kepada Allah Taala apa siratal ladzina an'amta alaihim, dan bila sebut alladzina an'amta alaihim tu siapa? An-nabiyyin. The first one is para nabi. So bila panduan macam ni daripada para anbiya, kena ikutlah. Kena faham dengan cara yang sama. Jangan faham dengan cara yang lain. Bukan maksud dia macam dah pasal doa lah. Kan? Tak, kita rasa macam kita punya apa ilmu kurang. Doa lah, kita mustahil boleh pandai. Dah tua dah. Kan? Dah berkarat dah. Dah hafal pun lemah gila kan. Apa-apa tak ingat. Buka 3 ayat, baca ayat ke-9, 3 kan. Dia macam ni cerita dia. Okey. Saya jumpa ada seorang ni. Dia kata macam mana hafal Quran ni payah dia kata. Saya kata sebenarnya dia ada disiplin. Dalam disiplin masalah hafal Quran ni, orang menghafal Quran atau baca Quran, dia nak hafal Quran, dia kena contoh macam katakan dia tengok keupayaan dia. Dalam sekali menghafal duduk berapa banyak ayat dia boleh dapat. Katakan dia boleh dapat satu ayat tu yang dia dapat tu. Lepas dia dah lancar satu ayat tu, dia kena ambil ayat kedua. Ayat kedua sampai lancar, tutup Quran, kemudian baca 1, 2. Kemudian kalau sekiranya dia dah cukup 1, 2 ni dah lancar, tambah nombor 3. Lepas tu bila dia ulang balik, kena ulang 1, 2, 3. Lepas tu kemudian dia baca nombor 4 pula. Hafal nombor 4. Dapat nombor 4, ulang 1 sampai 4. Dia bukan macam ulang ini, tambah ini. Memang lupa lah. Lepas ada orang dia kata macam, habis tu nak ulang semua sekali. Saya kata, ya ulang semua sekali. Dia kata kalau 3, dia ambil 3 ayat kan. Bila dah hafal 3. Kemudian dia dah lancar 3, tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi. Dah lancar yang 3 yang 4 sampai 6 tu. Dia kena ulang balik 1 sampai 6. Kemudian ambil pula 7 sampai 9. Hafal. Lancar dah. Ambil 1 balik sampai 9. Dia macam tu. Bukannya macam gini, tambah gini. Awak bukan komputer. Faham tak? Kan? Dia macam dulu saya ingat. Dia dulu muda, sekarang dah tua. Faham tak? Kena belajar ni. Belajar apa ada sikit. Memang berat lah. Habis tu kalau ulang semua sekali. Ya, ulang semua sekali saya cakap. Sekarang kita sangkut satu ayat. Kita ulang dari awal balik. So, dia menetapkan flow dia satu. Kalau orang ulang sikit je, memang 3 ayat tu je lah kita ingat. Sebab kenapa kadang-kadang dalam konteks ni, okey, benda mustahil dah. Dengan masa kita sebagainya. Tapi tak salah kita berdoa, minta kepada Allah Ta'ala supaya jadikan kita orang yang mengerti Quran. Dan buatlah effort sekali. Sebab itu bila kita kata macam benda mustahil sekalipun, tak salah kita berdoa. Memang benda dah lepas, macam mana? Tak salah kita berdoa, tetap kita berdoa. Benda-benda yang tertentu seperti macam mata kita warna hitam, jangan minta warna biru. Kan rambut keluar-keluar hitam. Ya Allah, bagikan aku perang. Kenapa?
Kalau tak bagi putih terus pun tahu. Kan? Maksud dia kalau konteks benda-benda yang melepasi qadar, yang kita kata qadar dah habis. Tak payah minta lah. Tinggi kita tak tinggi-tinggi. Ya Allah, aku nak tinggi. Wah, benda. Kan? Jadi dengan konsep dengan cara tersebut kita faham dalil-dalil Al-Quran Karim dan cara berdoa dan sebagainya, kita tak salah meminta tapi redha dengan the outcome. Itu betul dia. Bukan maksud dia kita redha tadi tak buat apa. Macam hari ni tak ada makanan, buat apa? Redha je lah. Bukan. Usahakanlah keluar. Tapi hasil kita keluar tadi dapat banyak mana? Kita redha. Sikit pun redha, banyak pun syukur. Sikit pun syukur, banyak pun syukur. Sikit pun redha, banyak syukur. Tak. Sikit pun syukur, banyak pun syukur. Bukannya dengan sikit redha. Sikit itu yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik. Dengan sebab itu bila kita kata macam konsep ni kan, macam apa berlaku pada Zakaria ni, dia doa, dia minta. Dan dia bila malaikat kata boleh dapat, dia rasa pelik. Dia sendiri rasa pelik macam mana boleh dapat anak kan? Macam ni. Lepas tu malaikat jawab, kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Mana Allah Ta'ala tak dia maha apa perintah Allah Ta'ala yang maha agung yang tidak dilemahkan dia ni oleh siapa pun, suatu benda pun. Dan tidak akan jadi berat ke atas Allah Ta'ala sebarang perkara. Ya, jadi Zakaria doa, qala rabbi ij'alli ayah. Kata, wahai Tuhan, kau jadikan untukku satu tanda. Apa tanda dia aku dapat anak ni? Dia minta tanda. Lepas nak tahu kan benda tu betul ke tidak kan? Dia nak minta lagi tanda untuk kuatkan lagi hati dia. Bukan benda tu pasal bagi dia nakkan kepastian. Yang pasti berlaku. Itu maksud dia nakkan tanda yang aku dapat petunjuk dengannya, wujudnya dia kata anak daripada aku. Mana daripada aku dah akan ada anak. Dia kata orang kau tak jawab. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Maka berkata malaikat, dia kata tanda engkau adalah engkau takkan berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali isyarat je. Maksud dia isyarat, dan engkau takkan mampu bercakap. Allah tak jadikan mulut dia tak boleh bercakap selama 3 hari. Dia bukan ada kaitan macam masalah macam apa, bila kita mula rasa bini kita mengandung, kita puasa diam. Tak ada puasa diam. Ni Allah tak jadikan dia tak boleh bercakap. Dia nak bercakap tak boleh bercakap. Dia nak bercakap pun tak boleh bercakap. Ini yang Allah tak jadikan untuk dia tanda. Sedangkan dari segi konsep daripada kesihatan dia adalah seorang yang sihat. Okey? Macam yang Allah tak nyatakan dalam surah Maryam ayat ke-10, salayalin sawiya, 3 malam yang cukup. Yang sama banyak malam tersebut. Tempoh 3 hari cukup, dia takkan boleh bercakap. Kemudian dia kata dan Allah Ta'ala suruh supaya lepas itu Allah Ta'ala suruh dia supaya banyakkan berzikir, bersyukur dan bertasbih dalam keadaan ini. Dalam keadaan macam tu dia bersyukur, bertasbih. Kan? Dia minta kepada Allah Ta'ala, memohon Allah Ta'ala. Mulut tak boleh cakap tapi hati dia boleh masih boleh berkata-kata. Dan Allah Ta'ala nyatakan wadhkur rabbaka katsira, dan ingatlah Tuhanmu banyak-banyak. Wasabbih bil ashi wal ibkar, dan bertasbihlah pada awal malam dan awal pagi. Awal malam, awal pagi, maka banyak-banyaklah bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata Ibnu Katsir kata akan datang potongan terakhir pada pernyataan ni berkenaan dengan dalam surah Maryam. Awal surah Maryam tu akan datang cerita panjang berkenaan dengan kisah Zakaria. So, siapa nak tengok kisah Zakaria, tengok dalam surah Maryam. Itu yang dia kata apa bahkan ketika dalam surah Maryam tu dia bagi isyarat pada kaum dia, ansabbihu bukratan wa ashiya. Dia suruh kaum dia supaya bertasbih mengingat Allah Taala, bertasbih muji Allah Taala awal pagi dan juga awal malam. So walaupun dia tak boleh cakap, dia suruh orang ramai untuk bertasbih juga. Jadi dalam konsep ni maksud dia tak dijadikan tanda tu, dia tak boleh cakap tu sebagai tanda dia telah mempunyai anak. Anak-anak telah mula jadi dalam perut, dalam rahim ibu isteri dia. Okey. Sambung hari ni. Baik. 42 sampai 44 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Baik. Ibnu Katsir menyatakan, ini adalah perkhabaran Allah SWT
dengan apa yang diucapkan dengannya oleh para malaikat kepada Maryam alaihissalam. Mana bila dan dia patah balik. Mana kisah Zakaria dia semua tengah, kemudian balik pada kisah Maryam. Sebab tajuk dia adalah tajuk Isa alaihissalam. Tajuk kelahiran Isa alaihissalam, macam mana Isa lahir. Tak ada intervention manusia, tapi macam mana dia apakah perbualan yang berlaku antara dia dengan para malaikat. Jadi dekat sini Allah Taala beritahu apa yang diucapkan kepada malaikat kepada Maryam binti Imran, okey, alaihissalam, mengenai perintah Allah Taala kepada mereka. Okey. Bahawa Allah Taala telah milih Maryam. Dia kata dalam ayat berkenaan, dan ingatlah ketika mana berkata para malaikat, wahai Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, Allah Taala telah memilih engkau, wa tahharaki, Allah telah sucikan engkau, wa astafaki ala nisa'il alamin, Allah telah pilih engkau ke atas wanita-wanita sekalian alam. Okey. Ini pilihan Allah Taala. Jadi ini kita tak ada, macam kita ulang berkali-kali, pilihan Allah Taala untuk meletakkan apa kepada siapa makhluk yang dia pilih, itu tak ada siapa boleh persoalkan. Itulah tajuk asal pada surah ini, ketika mana Allah Taala alihkan wahyu daripada Bani Israel kepada Muhammad. Pun sama juga. Kan ayat 32 kita bincangkan dahulu, Allah Taala nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kan ayat tersebut Allah Taala suruh Nabi ucapkan benda ini kepada semua orang. Kepada orang yang telah Islam, yang beriman, ataupun orang-orang yang ahli kitab yang mengaku beriman dan cinta Allah Taala. So Allah Taala suruh mereka supaya ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini pertukaran. Sebab tu dalam ayat yang ke 26 kita bincangkan, Allah Taala nyatakan apa? Qulillahumma malikal mulk, katakan hai Muhammad, Allah Taala, ya Allah, engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, kau beri kerajaan siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka man tasha, kau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasha, engkau mulia siapa kau nak. Wa tudhillu man tasha, engkau hina siapa kau nak. Biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau kat atas satu maha berkuasa. Dan tulijul laila fin nahar, kau masukkan malam dalam siang. Wa tulijul nahar fil lail, kau masukkan siang dalam malam. Watarzuqu man tasya, ujung tu watarzuqu man tasya bighairi hisab. Itu ayat tersebut memang memberikan gambaran, macam kita buat tajuk anugerah Allah Taala kepada siapa yang diinginkan. Dekat sini dan kisah ni adalah Maryam dipilih Allah Taala dan malaikat bercakap pada dia. Maksudnya Allah Taala pilih dia kerana banyak ibadat dia. Dia sebenarnya tajuk apa, banyak ibadat dia tadi. Kadang orang ibadat banyak Allah tak pilih pun. Tapi ini adalah pilihan Allah Taala meletakkan kelebihan kepada siapa yang dia nak. Dan juga zuhudnya, kezuhudan dia dan kemuliaan dia. Dan Allah Ta'ala sucikan dia daripada kotoran-kotoran dan was-was. Maksud kotoran tu adalah diri dia tak ada timbul tajuk syak dan ragu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud suci tadi. Dia sendiri memang Maryam tidak bercampur dengan orang ramai. Dia tak ada bercampur, dia duduk kat mihrab dia saja, dijaga oleh Zakaria. Zakaria jaga dia. Macam pada asal kita bincangkan dahulu, kan mak dia, kan isteri kepada Imran, dia telah bernazar kalau anak dia lahir lelaki, dia nak letakkan jadi khadam kepada Masjid Al-Aqsa, tempat ibadat bagi bangsa mereka ketika itu. Lalu ketika itu bila Maryam lahir, tengok perempuan dia tetap juga jalankan. Allah tak terima nazar dia, dan kemudian dijaga anak dia oleh Zakaria. So, jadi kalau ikut percampuran dengan orang, tak ada. Maryam tak ada keluar pergi pesta, tak ada. Memang dia bersih. Allah tak jadikan bersih dari konsep itu, memang dia bersih. Dan bersih lain tu adalah masalah dalam hati dia tak ada was-was, tak ada kotoran, ya, dan juga kekerohan dan juga was-was. Dan juga Allah Taala pilih dia kali kedua, selepas pilih dia dengan pilih dia, kemudian bersihkan. Dia kena pilih dia pula kali kedua dengan sesudah kali yang pertama, kerana keagungan atau kedudukan dia ke atas wanita sekalian alam. Dan ini jangan kita cakap, kenapa dia bukan saya. Tuan saya cakap macam tu. So, dalam konsep ni macam kita kata, belajar untuk terima ketentuan Allah. Benda bukan kita pilih. Jadi Allah Ta'ala pilih untuk dia sebagai wanita sekalian alam, yang kita kata, kenapa? Macam mana aku nak jadi wanita sekalian alam? Tak payah. Jadi wanita dekat rumah kita sendiri sudah. Wanita sekalian satu rumah yang suami kita, dia tahu itu cukup dah. Yang sibuk macam jadi wanita sekalian alam, wanita se-Malaysia, kan? Tak payah buat kerja bukan. Okey. Madai dengan apa yang diberi kepada kita, Allah Taala tanggung pada kita, cukup. Ada pun mereka ni Allah Taala pilih dengan tanggungan juga. Macam disebut nama-nama orang, nama-nama mereka yang dikatakan wanita sekalian alam tu, ada nama-nama dia juga, gelaran-gelaran dia, dan Allah Taala jadikan untuk mereka ni tanggungan. Setiap kali datang satu kelebihan, datang dengan tanggungan. Dia bukan datang kosong. Okey. Dia kata kat sini, dia kata
telah meriwayatkan Abdul Razzaq As-San'ani daripada Sa'id bin Musayyab pada kata-kata firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih engkau, membersihkan engkau dan memilih engkau ke atas sekian alam. Berkata Sa'id bin Musayyab, dia kata apa? Dahulunya Abu Hurairah, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddithu an Rasulillah. Dia telah menceritakan daripada Rasulullah SAW, khairun nisa'i, sebaik-baik wanita adalah rakibnal ibil, yang menunggang unta, sebaik-baik wanita yang tunggang unta, nisa'u Quraisy, adalah wanita Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Yang paling penyayang, ahnahu ala waladin fi sigharihi, yang paling penyayang kepada anak-anak ketika kecilnya, wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi, dan juga dan paling menjaga terhadap suami pada apa yang dimiliki oleh suami. Mana apa barang harta suami tadi paling dia jaga. Pada anak paling penyayang ketika kecil. Dan pada suami paling penjaga pada harta-harta milik suami dia. Dan kemudian tu Abu Hurairah sebut, dia kata Rasulullah bersabda, walam tarkab Maryamu bintu Imrana wa'iran qattun, dan Maryam binti Imran tidak pernah menunggang unta sama sekali. Maksudnya ketika ni untuk mengangkat, kalau wanita yang bangsa Arab ni, wanita Quraisy lah yang paling dia paling dipuji. Tapi dalam masa yang sama, di sisi para sahabat Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah melihat kelebihan kembali kepada wanita Ansar. Pasal bila Aisyah kata apa? Ni'man nisa'i Ansar, sebaik-baik wanita, seelok wanita Ansar. Lam yamna'hunna, tidak menghalang mereka al-haya, rasa malu, daripada tafaqquh fid din, dalam memahamkan din dan agama. Yang paling daring soalan wanita Ansar. Tanya soalan pada Nabi sampai Nabi, kerana Nabi tak sanggup nak jawab. Soalan mereka tanya tu, kadang-kadang perempuan Quraisy pun rasa macam malu. Mana Aisyah radhiyallahu anha sendiri, dia Quraisy kan, dia melihat bahawa wanita Ansar lagi bagus. Tapi dari segi konsep macam dikatakan berkenaan dengan masalah penjagaan pada harta suami dan penyayang pada anak, Nabi sendiri menyebut bahawa wanita itu adalah wanita Quraisy. Okay, itu perlebihan. Dia janganlah kita nak cakap saya Jawa, tak ada ke dalam hadis Nabi. Itu jangan gatallah. Saya tanya Bugis ke, Banjar ke, kan? Pasal tidak perlu kepada anda untuk benda tersebut. Bertakwa dah memadai. Pasal ini yang pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih. Orang Allah Ta'ala pilih, kita tak boleh jadi. Sebab kita kata, kenapa aku tak jadi? Itu tak selalu dipersoalkan. Tapi dalam konsep masalah takwa, semua orang layak. Sebab Allah Ta'ala nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat tersebut Allah nyatakan, ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami telah cipta kamu daripada lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami kamu ni berkabilah-kabilah, berpuak-puak. Ada keluarga, ada family, ada bangsa. Yang satu family, ada bangsa. Mana ada ni keluarga sekian, ni keluarga sekian. Tapi ada bangsa. Macam Quraisy kan, satu bangsa. Wa qabaila lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal je. Bukan atas kelebihan yang maksud dia tu menjadikan siapa yang inferior terus inferior sampai kiamat. Tak ada. Siapa yang bukan keturunan Nabi, tak ada kemuliaan. Tak. Siapa dia keturunan Nabi, buat jahat apa pun bagus. Tak. Ini benda kena faham. Pasal dalam konsep pemilihan ni lain. Sebab tu kenapa dalam konsep Allah Ta'ala pilih satu benda, Allah Ta'ala muliakan, tak. Pemuliaan berlaku dengan takwa. Tu hujung ayat berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala adalah paling bertakwa. Bukan ikut bangsa keturunan. Yang rasa macam, saya ada darah Arab. Awak ada? Awak ada? Kan? Dia sibuk tanya orang. Awak ada darah apa? Oh, saya dah darah sekian. Itu bukan. Satu bangsa tu pilihan. Mana Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala lebihkan mereka ke atas yang lain. Ni macam ni lah. Perlebihan. Allah tanyakan, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Aku lebihkan kalian. Mana pemberian kan, macam-macam tanah kan, ada bukit tinggi, bukit rendah. Kawasan ni panas, kawasan ni sejuk. Perlebihan, macam Allah Ta'ala pilih Ramadan ke atas sekalian bulan. Hari Arafah ke atas sekalian hari, Jumaat ke atas sekalian hari dan seminggu. Kemudian bulan semua pilihan Allah Ta'ala. Tak, bukan yang bijak. Allah Ta'ala lebihkan mereka. Bahkan tapi kalau kita lihat dalam kisah dalam surah Qasas ke? Yang kisah bila Musa alaihissalam kan? Musa alaihissalam
bila dia dapat jadi rasul, watilka ni'matun watilka ni'matun. Okey, surah Asy-Syu'ara 22 tak. Ini jawapan Musa alaihissalam. Kenapa dia jadi rasul? Tengok Musa jawab apa. Musa alaihissalam, dia melihat dia jadi rasul sebab Firaun seksa kaum dia. Dia tak nampak dia jadi rasul ni sebab dia punya banyak ibadat, banyak amal, banyak sekian, tak. Dia melihat bahawa dia jadi rasul ni sebab apa? Sebab dalam surah Asy-Syu'ara 22. Ya. Sebab Firaun seksa kaum dia, Allah naikkan dia jadi rasul. You know, dia kita baca sini. Maksud blessing daripada musibah. You know? Kan musibah tu berlaku, dia dapat blessing yang berlaku pada dia jadi rasul tadi. Punca dia adalah kerana Bani Israel ni 22. Oh sangat. Okey tak. Okey, kan dalam perbualan Musa alaihissalam. Okey. Bila dia minta pada Firaun dalam ayat ke-17 dia kata an arsil ma'ana Bani Israel. Kan? Qala, berkata Firaun, qala alam nurabbika fina walida. Dia kata, adakah tidak kami bela engkau kat tengah-tengah dalam keluarga kami ni sebagai anak kecil? Anak-anak kami bela dahulu. Walabitha fina min umrika sinin. Dan kau tinggal di tengah-tengah kami daripada umur kau bertahun-tahun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kau buat benda kau buat, kan dia bunuh orang. Dia waktu dia lari kan. Dia kata allati fa'alta, yang kau buat, wa anta minal kafirin, dan kau di kalangan orang yang ingkar. Dia kufur nikmat. Orang dah bagi nikmat macam-macam, balas dengan pembunuhan. Dia kata itu. Lepas tu Musa jawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Dia kata aku lakukan ia. Dan kalau macam tu memang aku daripada orang yang sesat dahulu. Wa farartu minkum lamma khiftukum. Dan aku lari daripada kalian bila aku takut pada kalian. Wa fawahaba li rabbi hukma, maka Tuhanku telah mengunia kepadaku hikmah. Wa ja'alani minal mursalin, dan Tuhanku jadikan aku di kalangan orang para rasul. Okey, kemudian dia kata wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani Israil, dan itulah nikmat yang engkau kurniakan kepadaku. Engkau buat benda kau buat, aku jadi rasul sebab engkau. Sebab engkau buat siksaan pada Bani Israel yang teruk sangat, sebab Allah Ta'ala utuskan aku untuk bertemu dengan engkau. Dia melihat kekurniaan dia menjadi rasul tadi kan. Sebab apa? Sebab kalau masa dia celah, dia cause and effect Maksudnya kalau sekiranya Firaun tak siksa Bani Israel dan Bani Israel tak kena siksa teruk, mana mungkin dia tak diutus sebagai rasul. Itu fahaman Musa alaihissalam. Dia tak lihat benda berkenaan. Dia kata itulah nikmat yang kau kurniakan ia ke atasku. Engkau sebabkan aku dapat jadi rasul. An abbatta Bani Israel, dengan sebab bahawa engkau memperhambakan Bani Israel. Sebenarnya pilihan ni bukan kerja kita sebenarnya. Musa nampak macam tu. Dia rasa dia dipilih sebab Firaun jahat sangat. Sampai dia diutus Allah Ta'ala dengan mukjizat yang sangat dahsyat. Sebab Firaun dengan tentera yang dia ada, dengan kekuasaan dia ada, sangat-sangat. Bahkan dia rasa diri Tuhan. So Musa AS diberikan jadi rasul bertentangan dengan orang tersebut sebab dia jahat sangat. So Musa jangan nampak. Jadi benda bukan masalah bijak tak bijak. Sebab kalau dia kata, macam ada orang kata lah, dia kata iblis tu bijak. Bijak sangat sampai last sekali jadi kufur. Sebab benda ni, idea of bijak jadi kufur ni sebenarnya adalah idea Kristian, bukan idea Islam. Sebab dalam konsep dalam Genesis kan, chapter kedua, bila orang Kristian ni dia nukilkan konon cerita macam mana Adam alaihissalam terkeluar dari syurga. Dia kata Adam makan pohon knowledge. Buah yang dimakan, pokok yang dimakan oleh Adam tu pokok knowledge. Bila dia makan, dia tahu baik dan buruk, dia jadi macam Tuhan, lalu dia sedar dia bogil. Ini kisah benar. Ni banyak saya dengar cerita ni pasal orang kita, ustaz kita separuh ni, dia dekat pondok-pondok, dia tak nak baca yang betul, yang sahih. Dia ambil kitab tadi, dah ada kitab. Asal ada kitab.
Sampai last sekali dia pergi ada idea pada dia, maksud dia buah tu, pengetahuan tu masuk je, Adam nampak. Mana dosa Adam adalah apa? Knowledge. Asal bogil. Tapi kalau kita buka dalam surah Taha, Allah Ta'ala tak cakap pun Adam bogil ketika awal. Dalam ketika Allah Ta'ala kata pada Adam, lepas Iblis tak nak sujud, Allah Ta'ala kata pada Adam, Allah Ta'ala kata, ini musuh engkau, musuh isi engkau, jangan dikeluarkan dari syurga. Mana innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Engkau dalam syurga ni takkan lapar, takkan bogil. Meaning that dia ada baju. Tapi dia orang tak baca ayat ni, dia baca ayat yang lain kan. Dia ingatkan bahawa Adam tak tahu. Dia nampak je makan buah tu terus bijak. Lalu bijak terus tahu dia bogil, kelang kabut tutup aurat. Ini kisah sebenar. Tapi sebenarnya yang betulnya bukan macam tu. Dan diorang sibuk percaya macam tu. Sedangkan tidak, kesalahan tu pengetahuan. Dalam Islam, kita tak pernah jadikan pengetahuan tu dosa. Bagi masyarakat bukan Islam, dia rasa pengetahuan tu dosa. So, jadi macam konsep ni, diorang apply kepada Iblis. Dia kata Iblis bijak sangat. So, Iblis tak nak sujud pada Adam kerana tauhid yang tinggi. Pun ada juga. Sebab dia kata hanya Allah boleh disembah, tak boleh sembah yang lain. Itu sebab para ulama kata, kalau sekiranya Iblis bijak, dia takkan buat keputusan apa dia buat. Sebab seorang yang bijak takkan gunakan kesombongan dia untuk menyebabkan dia kufur. Apa untungnya dia dapat? Apa dia dapat? Cuba kena baca Bani Israel. Bila dia langgar perintah Tuhan, bijak belah mana? Tak ada bijak kat situ. Dia bukan bijak. Sebab pasal memang kita kata blessing yang banyak sangat pada seorang tu menjadikan seorang tu sombong. Ya. Dan dia buta kebenaran. Ya. Sebanyak sangat benda dapat. Petik dapat. Akhirnya dia rasa buat apa pun tak apa. Itu bukan bijak nama dia. Itu salah faham. Atau lebih itu salah niat. Mana buruk qasad. Dia try, dia bukan, dia tahu dah, Allah Ta'ala tahu. Tapi kenapa dia lawan juga? Bukan bijak. So macam ada orang kata bijak tu salah. Sebab tu kita katakan macam konsep ni macam ada orang kata macam diorang pandai dan sebagainya. Tak, perancangan mereka licik. Mereka licik, bukannya masalah mereka bijak. Kalau mereka bijak, mereka tak jadi seorang kafir. Sebab dalam konsep Islam, yang takut ke Allah Ta'ala adalah ulama. Allah Ta'ala nyatakan surah Az-Zumar, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut Allah Ta'ala adalah para ulama, bukan para juhala. Bukan makin jahil makin takut Tuhan, tak, makin alim makin takut Tuhan. So means that ilmu tadi patut menjadikan, kalau dia bijak, dia patut jadi orang yang paling takwa. Nabi tak pernah mengaku menjadi orang paling alim, tapi Nabi pernah mengaku menjadi orang paling takwa, paling takut Allah Ta'ala. Kan dalam kisah 3 orang datang jumpa isteri Nabi, tanya ibadat Nabi macam mana. Kan lepas tu Nabi SAW kan dengar mereka kata seorang tu tak nak puasa, tak nak buka-buka, seorang tu nak solat, tak nak tidur-tidur, seorang tu kata nak kahwin dengan wanita. Nabi kata, ama wallah, adapun demi Allah, inni, sungguhnya aku ni la akhsyakum, benar-benar orang paling takut di kalangan kamu, wa atqakum, yang paling takwa di kalangan kamu, ilallah. The most feared person towards Allah. Mana takut Allah Ta'ala, aku. Paling pious, paling takwa, aku. Bila Nabi kata aku orang paling takut Allah Ta'ala, dan surah Az-Zumar kata orang takut Allah Ta'ala adalah orang yang alim. Kalau Nabi paling takut, masih Nabi orang paling alim. Ini pernah jawapan diberikan oleh para ulama di Yaman, bila mana ada seorang syekh daripada Sudan, mati dah. Dia ni kurang ahli fikir, berfalsafah banyak sangat. Dia kata dia lagi pandai banding Nabi tentang komputer. Dia cakap, kita dengar macam tu kan, dia kata macam dibandingkan apa dia buat sekarang dengan Nabi. Dia kata kalau dia boleh pandai banding Nabi tentang komputer. Para ulama bangun di seluruh tanah Arab condemn dia. Sebab macam Abdul Wahab Lutf Dailami, dia kata bukan Nabi tak pernah mengaku dia paling alim, betul? Tapi Nabi mengaku dia paling takut pada Allah Ta'ala. Dan kita tengok dalam Quran, orang yang takut Allah adalah orang yang ulama, orang yang berpengetahuan. So orang paling paling alim adalah Nabi. Cuma dia tak mengaku aku paling alim. Pasal Al-Quran letakkan wa fawqa kulli dzil ilmin alim, atas setiap orang yang mengetahui ada lagi mengetahui. So dengan sebab itu tak ada siapa boleh mengaku dia paling pandai in every aspect, tak ada. Tapi dari konsep memang seorang Nabi bila diutuskan, dia orang paling berpengetahuan. Sebab kalau dia kata Nabi tadi tak boleh di follow pada semua perkara, kerana ni bab ni kita ikut Nabi, bab ni kita ikut orang tu, bab ni kita ikut orang tu, masalah. Sebab Nabi bukan penyelesaian bagi semua perkara.
Problem. Itu sebab Allah Ta'ala jadikan memang Nabi seorang orang paling alim. Dan macam Musa terkena kan. Yang Allah Ta'ala jadikan dia, bila ditanya berkenaan siapa orang paling alim, dia kata aku. Dia tak kata insya-Allah. Kan Nabi jadikan dia, Allah Ta'ala jadikan dia kena jumpa dengan Khidir. Untuk bertanya soal, untuk tengok ada benda Allah Ta'ala tak bagi dia tahu pada dia. Itu macam Allah Ta'ala sebut pada Nabi lah. Ada rasul-rasul, itulah rasul-rasul kami cerita pada engkau. Ada yang kami tak cerita pada engkau. Means that ada benda kau tahu, ada benda tak tahu. Sebab Nabi tak pernah mengisytiharkan dia paling alim. Atau tahu benda ghaib. Tapi dari segi konsep, dia paling takut dia. Dan bila dia paling takut, dia paling alim. Sebab tu bila orang kata macam, dia kata Bani Israel ni paling bijak. Saya tak pernah terima benda tu sebab apa? Sebab dia orang tidak dikata, kalau paling bijak, dia mesti paling apa? Paling takut Tuhan. Pasal Nabi kata, dalam hadis Nabi dia kata, Al-Kayyisu, orang yang bijak ni. Mandana nafsahu, siapa orang yang apa? Yang buat perjanjian dengan diri dia. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia buat amal untuk selepas kematian. Kan macam orang tu dia kata, bijak menyaga. Kena simpan duit, dia tak beli barang yang mahal-mahal. Dia apa? Orang kata bijak. Yang lebih bijak adalah orang yang apa? Beramal untuk akhirat. Sebab dia tahu yang ini kekal, yang sana kekal. Simpan banyak mana pun kita ada kat dunia ni, dia akan habis. Banyak mana kita simpan. Kan raya baru ni bagi duit raya. Itu habis. Kan? Duit habis. Tapi kena faham, simpanan itu simpanan akhirat. So kita bagi sedekah dan sebagainya. Fikirkan, ini adalah untuk simpanan sana. Aku nak jumpa kat sana balik. Pasal Allah sebut dalam Quran, wa aqimus salah wa aqimus salah wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa-apa kamu upfront untuk diri kamu min khairin, daripada kebaikan. Tajidu indallah, kamu akan dapati dia sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa dalam konsep masalah kata pilihan dia Allah Taala lebihkan. Bagi dia jalan macam-macam, ruang macam-macam, pemudahan yang macam-macam. Nabi silih berganti. Kaum lain kufur, habis terus. Diorang antara yang pertama kufur, tak dimusnahkan. Kaum Nuh alaihissalam kufur, musnah. Ibrahim, kan, Saleh, Hud yang sebelum Nabi Ibrahim, kan, Syuaib, semua sekali kaum tu kufur, dimusnahkan. Bani Israel selepas turunnya Taurat, tidak ada pemusnahan total, maka dioranglah antara kumpulan yang kufur berkali-kali, diampunkan berkali-kali. Faham tak? Dia kufur berkali-kali. Itu antara anugerah. Betul orang kata, kenapa diorang? Ini pilihan Allah Ta'ala. Tadi kita macam, kenapa diorang? Kenapa diorang? Untuk Allah Ta'ala kata, aku lebihkan mereka. Mana hak Allah Ta'ala dalam menciptakan apa dia nak, dan dia memilih. Allah Ta'ala cipta apa dia nak dan dia pilih. Macam saya kata kan, hari Allah Ta'ala pilih Jumaat. Kan, bulan Allah Ta'ala pilih Ramadan. Kan, ini pilihan Allah Ta'ala. Hari Arafah. Ini hari-hari yang Allah pilih. Macam juga manusia Allah Ta'ala pilih. Pemilihan tadi bukan setakat, bukan semesti pemuliaan. Melebihkan dengan nikmat, macam contoh macam Maryam. Kan, makanan turun dari langit. Seriously. Kan dapat hidangan kan. Mana buah pada musim sejuk dapat pada musim panas. Buah musim panas pada musim sejuk. Mana boleh dapat macam tu. Tapi dapat kelebihan pada dia. Pasal untuk dia ni macam keyakinan itu, perkara meyakinkan tu berulang-ulang kali. Itu pilihan Allah Ta'ala untuk jadi pada siapa yang dia nak. Nanti katakanlah kawan kita ni, dia baca Fatihah, tiba-tiba nampak apa semut mati hidup balik. Contohnya lah kan. Dia dapat lihat apa dia lihat, itu hak dia. Kita jangan pula macam Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah pada semut supaya hidup balik. Dan kawan kita dapat, okay, contoh macam itulah. Katakan orang tu dapat. Dia dapat apa dia dapat tu hak dia. Kita punya ada hak kita. Yang sibuk hak orang. Tapi kalau kita dapat lihat orang dapat nikmat, balik pada asal lah. Dapat nikmat, kita kena belajar apa? Minta. Belajar merayu. Kita dapat lihat orang tersebut dapat nikmat. Kita pula tahu Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Kaya. Tak kurang kerajaan dia kalau dia berikan apa-apa. Dan dia mendengar doa. Tu cara kita ni apply. Bukan masalah pemilihan berlaku dan kita macam habislah. Kita bukan wanita sekian alam. Siapa suruh jadi wanita sekian alam? Kan? Nak jadi wanita sekian alam kenapa? Tak payah jadi. Ini pilihan Allah Ta'ala. Dia letakkan mereka perlebihan daripada kemuliaan dan ketinggian dia. Hak dia sebagai Allah, sebagai Tuhan yang disembah, yang layak disembah. Tidak ada siapa layak untuk masuk campur dalam hal ni. Perlebihan. Pemuliaan, kita dah kejar. Pemuliaan tadi dengan cara apa? Takwa. Be the most pious person. You are the most noble person in the sight of Allah. Jadi orang paling takwa, paling mulia lah kamu di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita kata keturunan paling baik sekalipun, tapi tak takwa, tak guna.
Kena faham macam tu. Pasal konsep dia bukan masalah perlebihan. Macam Allah tak jadikan lebih dia ni lahir anak Arab. Lahir, tinggal dekat negeri Arab. Kecil-kecil cakap Arab. Kan? Dan dia duduk dengan orang Arab. Cakap Arab. Takkan cakap Mat Saleh pula. Macam kalau ada kata budak tu sekolah international dari kecil. Cakap bahasa Inggeris dia macam kan? Macam London punya ke London punya. Kan? Dia duduk dekat sana lama. Kita nak cakap macam mana? Tak macam, ya Allah, kenapa kau tak jadikan aku lahir duduk kat London? Apa benda tak ada lain Dia dapat hak dia. Kita ada hak kita. Semua orang ada hak masing-masing. Perlebihan tadi berlaku. Macam paling mudah nak nampak, manusia tinggi rendah. Pendek tinggi kan badan kan. Dia tanya macam kenapa dia? Allah tak lebihkan orang tu. Tapi dia ada kelebihan dia. Awak tak tinggi, ada lebih awak. Orang tu kulit cerah, ini kulit gelap, rambut kerenteng, rambut lurus, semua ada masing-masing. Itu perlebihan. Ini perlebihan yang Allah Ta'ala lebihkan dengan kurniaan dia. Tidak masuk lagi kemuliaan. Sebab dalam pemuliaan tadi dilebihkan Bani Israel ke atas lain, betul. Sebab apa? Nabi silih berganti. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata apa? Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dahulunya Bani Israel ni diselia, diurus tadbir oleh para nabi. Setiap kali mati seorang nabi, datang seorang nabi yang lain. Mati nabi, datang nabi yang lain. Datang and so on. Continuously. Sampai Allah akhiri dengan Isa alaihissalam. Tak ada lepas tu. Itu perlebihan. Kita kenapa lah Melayu tak dapat? Guys tak tanya kan? Bugis tak dapat, Banjar tak dapat. Orang Melayu kita apa? Itu jadi gatal nak cari perlebihan tadi. Lupa sebenarnya bukan itu matlamat hidup anda. Sibuk cari, kenapa kita? Apakah Nabi Melayu? Siapakah Nabi Melayu? Kan? Apa Iskandar Zulkarnain ni? Macam-macam benda lah diorang ni. Tak tahulah. Dia kata apa? Para wismara keturunan Iskandar Zulkarnain Macedonia. Macam-macam benda orang kita ni. Jadi benda tak penting pun. Cuma sekarang kita kata perlebihan tu berlaku. So ada wanita, contoh macam Nabi sebut tentang wanita yang sebaik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Paling lembut kepada anak-anak, paling menjaga terhadap harta milikan suami dia. Dan dalam masa sama, Maryam binti Imran tak pernah naik unta. Tak pernah naik unta. Pasal di sana ketika itu bukan kenderaan di unta. So Maryam tak pernah naik unta. Ini yang maksudkan masa perlebihan wanita Quraisy, ada perlebihan dia. Tapi bila kita tanya pada Aisyah radhiyallahu anha ceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, dia kata sebaik wanita Ansar. Anak Aisyah nampak wanita Ansar lagi bagus. Sebab tak menghalang mereka rasa malu untuk memahamkan diri dalam agama. Dia sanggup tanya tu. Bahkan dalam kisah yang lain, Aisyah puji sebab apa? Bila datang turun ayat hijab, diorang gunting kemah tau. Kemah. Daripada kulit tu gunting, pakai jadi tudung. Kita beli tudung apa, kain lembut lah, kain bawal lah. Asal kain bawal pakai kain bawal? Macam kain bawal Macam tu, gitu-gitu. Bukan? Ada kata bukan, ada kata kain tu jadi bawal. Lepas tu apa lagi kain? Lepas tu kan semua orang artis buat tudung sekarang kan. Semua orang jual tudung. Ada kain dengan tudung je, baguslah. Rezeki manusia. Itu rezeki manusia lah. Macam kita kata, asal dia berkaku. Macam seorang budak lu datang Yaman kan. Kami duduk Yaman, tak pernah terfikir nak menjaga madu pun. Kan hantar keluarga, beli madu makan sendiri, tak pun hantar kat rumah. Hantar keluarga. Lepas tu ada seorang tu dapat dia menjaga sungguh-sungguh kan. Dapat modal bawa bertantan masuk Malaysia. Jadi kaya. Lebih Allah Ta'ala bagi lebih pada dia itulah. Tak tahu macam mana. Kita tak ada otak menjaga. Kan kita tak ada otak menjaga, tak ada otak bisnes. Nampak benda tu makan. Lepas tu nak ambil kau kan. Kawan datang minta kita ambil. Ada kawan saya seorang tu. Tak boleh jaga. Dia bawa balik barang dari Syria. Stokin lah, apalah kan. Lepas tu bila kawan-kawan datang rumah dia, pegang. Cantik cantik. Berapa harga sekian? Kawan tu. Lepas tu dia tengok kawan tu duduk pegang-pegang. Ambil lah. Lepas tu besok kawan lain datang pula. Pegang-pegang. Tak jadi beli. Ambil lah. Orang macam tu tak jaga. Ada manusia bukan habuan dia menjaga. So, jangan kita macam, sebab konteks yang kita banyak kita sebut itu. Orang yang kadang bodoh tak kerti uruskan harta pun sama. Yang kita macam, dia malas jadi macam tu. Tak. Kadang otak dia tak pandai macam kita. Kita lebih bijak kan. Letak duit kat mana. Apa contoh macam zaman dulu kan. Belajar, kan ada zaman dulu belajar IT je. Nak jadi menantu. Menantu tu apa? Belajar IT. Dulu, sekarang try. Belajar apa? IT. Faham tak? Dia ada stages tau. Zaman mana kita lahir. Benda tadi tak usah fikirkan sangat. Sebab tu Allah Ta'ala perlebihan satu benda. Pemuliaan tu yang kita cari. Bukan masalah lebih. Lebih tu Allah Ta'ala kurnia siapa yang dia nak.
siapa yang dia mahu, bangsa apa yang diberikan, kita angkat tangan. Itu bukan kerja kita. Dan tak ada effort kita perlu buat. Tapi memuliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakwaan, ya. Jaga halal haram, jaga diri kita daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang paling bertakwa dan kita paling mulia. Even though kita mungkin anak haram. You know, kebetulan tu anak haram sekalipun boleh naik sampai ke tingkat yang paling atas dengan syarat takwa. Bukan masalah orang sampai. Itu sebab Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata, "Man batta bihi amaluhu." Siapa-siapa dilewatkan oleh amal dia. Dilewatkan, hisab, dilambatkan sampai ke syurga dengan sebab amalan dia. Lam yusra' bihi nasabuhu, takkan dicepatkan oleh keturunan dia. Mana dia punya keturunan apa? Al apa kan? Al apa yang dia ada, takkan mempercepatkan dia kalau amalan dia tak sama dengan apa yang sepatut dia dapat. Barang siapa dilewatkan oleh amal dia, takkan dicepatkan oleh nasab dia. Dan Nabi sebut yang itu. Jadi jelas. So, jadi dalam kelebihan wanita-wanita ni kita baca jangan pening kepala. Macam sedua orang dapat, Allah Ta'ala bagi. Okey. Dan sebut juga daripada Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib. Okey, dan hadis Bukhari Muslim dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, khairun nisa'iha Maryam binti Imran, sebaik-baik wanita mereka adalah Maryam binti Imran. Wa khairun nisa'iha, dan sebaik wanitanya, itu wanita bangsa Bani Israel, sebaik wanitanya adalah Maryam binti Imran. Dan sebaik-baik wanitanya itu Quraisy ni adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini kita boleh nafikan. Kadang-kadang macam Khadijah dipilih oleh Ta'ala, dilebihkan sebaik-baik wanita sebab apa yang dia buat, amalan dia. Kan dia orang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Dialah orang yang mengerahkan harta dia untuk dipakai oleh Rasulullah SAW untuk dakwah. Dibebaskan dengan harta milik dia. Harta yang ada, kekayaan yang Rasulullah SAW ada ketika tak berkahwin. Dia pilih Khadijah. Dihabiskan harta tersebut untuk Islam dan umat Islam. So kita kata macam Khadijah binti Khuwailid, dia tak ada sikit ragu pun, doubt tentang Nabi SAW. Tak ada sikit pun rasa ragu. Tak ada sikit rasa was-was tentang Rasulullah SAW. Entah ya tidak dan sebagainya kan. Oh, suami tu betul, entahlah. Macam betul, tak ada. Dia tak ada ayat macam tu. Dia sentiasa betul. Itu kelebihan yang ada pada Khadijah binti Khuwailid. Maksudnya kalau dia katalah isteri Nabi ketika tu tak benarkan pakai harta. Kedekut macam, dia bagi orang, apa kita yang ketinggal? Katakanlah dapat macam isteri macam Rasul dapat isteri macam orang seorang manusia kita sekarang ni, dapat isteri bila suami tak bersedekah aje, bagi banyak sangat, nanti apa tinggal kat kita? Tu kena faham. Kadang-kadang ada konsep macam tu. Kadang isteri lah macam bila suami nak pergi rumah saudara mara ke, saya tak suka orang tu. Mana kalau dia tak suka, awak jangan pergi. Ini benda yang berlaku. Suami pun macam malas gaduh dengan bini, tak payah pergi. Mana patutnya isteri tadi menyokong suami dia sampai kepada syurga. Tapi suami sokong isteri, suami ke neraka, masalah lah. Yang paling berat adalah masalah mertua. Mertua lah. Kadang bini tu kata, nanti mak awak komplain saya masakan, tak sedap lah apa dan sebagainya. Mak awak suka kata saya sekian. Jadi lah sekali suami nak pergi rumah, nak balik jenguk mak dia, isteri buat apa? Boykot. Masalah lah. Ini kita kata isteri tadi patutnya, tapi Khadijah binti Khuwailid tidak pernah menjadi penghalang untuk Nabi dalam masalah dakwah. Sentiasa supportive. Mana Nabi SAW dapat terima ketika awal tersebut kan. Kita benda tu berat, sangat berat. Untuk berdepan dengan kaum dia, bercakap berkenaan dengan benda kaum dia tak pernah dengar sebelum ni. Ajak kata Tuhan hanya satu. Penyembah berhala adalah salah dan sebagainya. So, jadi benda-benda ni tadi Khadijah adalah support yang pertama. Penyokong yang pertama mendukung dia. Sebelum dia berdakwah dengan ramai-ramai kan. Jadi Khadijah lah yang meyakinkan dia. Ketika dia balik dalam keadaan menggigil daripada Gua Hira, yang mengatakan pada dia, engkau takkan buat pada engkau benda yang buruk. Khadijah yang comfort dia. Sebab tu kenapa kelebihan tersebut berlaku dengan cara macam tu. Pasal kadang-kadang ada manusia ni yang dia dapat bebanan, tak tahan, bunuh diri. Kan tak tahan beban, bunuh diri ada juga. Tapi ini yang sabar, bertahan. Yakin suami dia benar dan diteruskan hidup macam tu sampai dia mati dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan mereka Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, hasbuka min nisa'il alamin, memadai untuk engkau, cukup untuk engau di kalangan wanita sekalian alam ni, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid.
Khadijah binti Khuwailid. Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad. Wa Asiyah imratu Fir'aun. Asiyah isteri kepada Fir'aun. Itu yang dikatakan dalam Sunan Tirmizi, 4 wanita disebut sebagai wanita sekian alam. Yang juga ada perlebihan Allah Taala berikan kepada, walaupun contoh macam kita konsep kita kata pemilihan tadi, kita tak tahu kenapa. Tapi Allah Taala pilih, kita terima. Sebaik-baik. Dan bahkan bila untuk wanita pula, bila dengar macam ni, dia kena ambil contoh dekat situ. Contoh apa yang ada daripada kisah wanita-wanita tadi, baca dan juga jadikan diri kita ikut wanita berkenaan. Kan? Tapi banyak orang nak jadi apa? Ustazah pilihan. Dia tak ada duduk rumah kan. Macam dalam kisah tadi, wanita tadi tak mengayuh keluar rumah. Cakap sini kan marah oleh orang. Tapi betul kan? Pasal wanita tadi kan, macam yang disebut nama-nama tadi, bukan wanita yang macam ha sana, ha sini. Kan? Balik 3:30 pagi ke, pergi berceramah. Masalah juga. Suami balik kat rumah, duduk kat rumah. Macam mana bini? Pergi ceramah. Bini pergi ceramah. Itu masalah juga. Sebab kita, zaman kita kan ada apa? Penyamaan hak di antara lelaki wanita. Wanita boleh, lelaki buat, wanita boleh buat juga. Benda tadi kena tengoklah part apa. Sampai peringkat di mana sampai kita kata apa, benda berkenaan masalah benda yang Allah Taala pertanggungkan pada kita untuk buat. Kadang-kadang ada orang kita macam, kita kena dakwah ustaz sebagainya. Ya, pertama sekali Allah Taala tanya apa? Benda Allah Taala tak tanya pada kita, jangan sibuk buat. Bila last kali kita buat benda berkenaan, kita tinggal lebih wajib daripada itu. Macam Ramadan baru ni kan. Soalan pertama ditanya adalah, kalau orang tu nak pergi tarawih 20 dan sebagainya, mana lagi baik? Atau tarawih di rumah? Saya kata, manakah benda yang kalau dia buat tarawih tadi tu, ibadat solat malam tadi, tidak sampai dia neglect benda wajib? Benda wajib benda. Contoh suami balik-balik kan dari luar, panggil yang mari sini. Ai lengoh kaki tadilah solat, tahu tak? Kan? Dan salah. Kan nampak tak, dia neglect yang wajib, dia sibuk yang sunat. Itu masalah dia. Anggap macam hype kan. Kau pergi. Ke mana, masjid mana? Masjid sana, sunnah tu. Sibuk pergi kan. Lepas tu tak balik. Suami cakap, macam mana bini aku? Kan? Ada masalah lah. Itu sebab kenapa dalam konteks ni, banyak orang dia sibuk buat benda yang tak diwajib ke atas dia. Sebab tu kenapa bila Allah Ta'ala, Nabi sebut sebaik-baik wanita, dia tengok diorang. Siapa diorang ni? Apa kerja diorang? Macam Khadijah binti Khuwailid. Dia kata sebaik wanita. Soalan, ada ceramah umum dia buat? Tak ada kan? Macam tu lah. Macam lepas ni sebut nama lain lah. Cuma nak fahamkan sekarang mereka ni adalah wanita yang terbaik. The best woman among women yang ada di dunia ni, diorang. Tapi yang patut dipelajari adalah cara hidup mereka. Macam Fatimah binti Muhammad. Kenapa dia sebaik-baik wanita juga? Walaupun kita kata dari segi konsep ni, pasal dia di antara anak Nabi yang terakhir mati. Sebab tu macam anak Nabi yang lain. Kan apa yang lelaki yang mati awal dah. Ibrahim kecil mati. Tapi anak perempuan yang lain macam Zainab, Ummu Kalthum dengan apa? Ruqayyah. 2 yang kahwin dengan Osman, 1 kahwin dengan Abul As. Okay. Jadi kalau kita lihat wanita yang tak banyak cerita sebab dia orang mati sebelum Nabi. Bukan dia kata macam tak ada, Fatimah the best. Tak. Tapi dalam konsep ni, kenapa Fatimah? Sebab dalam kisah hidup dia ada nampak macam dia susah. Bapak dia Nabi, dia susah. Kan susah hidup sampai tangan sakit-sakit dan sebagainya, kena buat kerja tolong suami dan sebagainya. Sampai dia minta pada Nabi untuk bagi hamba. Minta hamba pada Nabi SAW. Supaya Nabi kan appoint hamba untuk beri pada suami dia ke sebagainya. Tapi bila Nabi nasihatkan dia diam. Tak ada macam geram menyampah, tak ada. Tak puas hati ke, abah sayang lain, tak sayang saya. Tak ada. Dia tak buat macam tu. Itu konsep perangai dia. Yang patut seorang wanita fikir macam tu. Macam yang lain macam perangai dia kan, bila macam Nabi SAW nasihatkan. Dan dia diam, dia takkan lawan. Pasal bila isteri-isteri Nabi yang ramai minta dia jadi wakil. Supaya Nabi berlaku adil kepada semua isteri ke atas tajuk Aisyah radhiyallahu anha. So bila jumpa Nabi SAW, Fatimah kata, aku ni wakil isteri-isteri kau yang lain, minta hak, minta pengadilan ke atas tu. Aisyah binti Abi Bakar. Lepas tu Nabi kata dia simple. Nabi kata, kau sayang tak apa yang kau sayang? Dia kata, ya, aku sayang wanita ni, kau sayang dia. Dia pun tutup cakap. Dia balik jumpa isteri Nabi lain, dia kata, Nabi sayang dia, aku tak boleh buat apa. Tak ada macam, kau tahu, aku pun tak setuju sebenarnya. Faham tak? Dia tak ada pun. Kita kalau dapat tu tak puas hati, jaga. Balik belakang, pantai lagi. Kan, lagi api kan pula. Faham tak? Jadi Fatimah, Nabi kata, stop. Dan kita macam dia seorang anak, seorang Nabi. Anak, seorang Nabi. Untuk demand macam-macam boleh demand. Tapi tak. Dan dijadikan dia permisalan dalam banyak perkara. Macam bila Nabi kata suruh beramal.
Aku tak boleh tolong kamu kan. Antara yang disebut nama adalah Fatimah binti Muhammad. So, dia anak Nabi yang terakhir mati. Dan dia adalah anak Nabi yang Nabi kata dia, kalau masa nak potong tangan, Nabi kata, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Maksudnya dia jadikan contoh. Sebab dia tidak ada melawan pun bapak dia sebenarnya. Itu kalau seorang wanita tadi kata macam nak jadi macam Fatimah. Dia jelah perangai bapak kata A, B, B. Minta bapak kata putih. Tapi kelabu sikit rasa elok. Kan? Macam bapak kata kahwin dengan orang ni. Tapi saya ada pilihan lain. Faham tak simple macam tu? So simple sebenarnya. Sebab kenapa wanita ni dipilih? Sebab karakteristik mereka. Anda memang bukan mereka. Tapi anda boleh tahan diri dari buat the opposite mereka buat. Sebab bila kita belajar kisah-kisah wanita sekalian alam ni, belajar dekat situ. Okay. Dia kata dekat sini, dia kata bersendirian, tafarrada bihi Tirmidzi wa sahahu. Bersendirian menggunakan hadis ni Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ni. Tapi dalam riwayat lain datang pula. Warawal Bukhari, terangkan Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari. Telah meriwayatkan Bukhari daripada Abi Musa al-Asy'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijal kathir. Kamula minar rijali kathiru. Sempurna dari kalangan lelaki-lelaki ni ramai. Yang sempurna di kalangan lelaki sangat ramai. Walam yakmul minan nisa'i illa, dan tidak sempurna dari wanita kecuali Asiyah imratu Fir'aun. Asiyah imratu Fir'aun. Tak sempurna di kalangan lelaki ramai. Sempurna di kalangan lelaki ramai. Mana yang bererti buat bila berfikir tu dia betul, buat pilihan yang tepat. Lelaki ramai. Ni balik pada asal macam Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, aku lihat dalam neraka dan aku lihat banyak penghuni dia adalah Dia bukan merendahkan wanita. Sebab kes dia pasal kadang-kadang yalah, benda yang tak logik. Nak ajak gaduh dengan suami kan, tak sampah punya air setitik jatuh kan, minta cerai. Gila ke? Kan benda kecil je, so simple kan, sampah jatuh setitik je, ambil lap, settle masalah. Tapi dia akan bising macam kan, macam kiamat dah dunia ni kan. Barang hilang, contoh katakanlah barang hilang kan, barang hilang, siapa yang curi, siapa yang ambil. Tak, kalau kata bukan hak kita, let go. Tapi lagi bukan kata perempuan sini, perempuan tempat lain. Ni kadang terasa pula saya cakap. Tapi benda saya cakap ni kadang orang kata macam macam dia kena kat diri sendiri pula. Sebab kakak saya ramai, 8 orang. Saya 8 kakak. So depan mata saya nampak macam-macam. You know, kan? Yang tak dapat pergi pasar raya, hentak-hentak kaki buat dia. Saya tak sebut nama, 8 orang ramai kan. So tak tahu siapa mana satu. Ni cerita pasal kisah dia. Memang dari karakteristik wanita memang macam tu keadaan dia. Tapi kalau dia kata dia bijak, dia buat pilihan yang betul, dia paksa dia bagi benda kebaikan, dia akan dapat. Sebab kenapa bila Nabi kata lelaki, sempurnakan lelaki ni ramai. So, lelaki, tapi perempuan yang pelik lah. Perempuan, kena faham, yang lelaki ni dia makhluk yang paling-paling. Yang paling pandai masak. Lelaki wanita? Lelaki. Paling pandai jahit baju? Lelaki. Paling pandai make up orang? Paling pandai, okey. Dia lelaki ni paling bangang pun dia juga. Kan? Paling gila, paling sekian. Dia paling-paling. Lelaki makhluk paling-paling. Paling ini, paling itu. So paling negatif pun dia juga. Dia kena faham macam tu. Jadi otak jadi pasal dia orang ni jadi macam apa? Macam guidance kepada orang lain. Kepada wanita, kepada sekian kan. Okey. Tapi pada wanita pula yang bila sebut berkenaan tajuk ni, bila Nabi kata tak sempurna kepada wanita ni, kecuali pertama Asiyah bin Imratu Fir'aun. Sebab kisah Asiyah, kan dia bukannya orang jalanan. Dia isteri kepada pemerintah paling tinggi di Mesir. Apa dia nak lagi? Harta dia ada paling banyak. Kalau Fir'aun tu adalah Tuhan, dia bini Tuhan. You know kan, pisah Fir'aun kata, aku ni Tuhan kan. Aku tak tahu korang Tuhan lain selain aku. Kata Fir'aun. Kan? Aku tak tahu korang ada Tuhan selain aku. So dia ni adalah bini. Tahu tak? All the wealth yang ada kat Mesir tu boleh dapat kat dia. Tapi dia bijak dalam memilih apa yang patut lebih baik. Memilih untuk beriman. Sedangkan kalau kita beriman tadi, dia downgrade kedudukan dia kepada apa? Orang yang sedang diseksa oleh suami dia. Selevel dengan orang tersebut. Tapi tengok dia berpegang terus kan dengan meminta kepada Allah Ta'ala. Macam dalam surah Tahrim. Ayat terakhir kan datang berkenaan dengan tajuk ni. Ceritakan berkenaan dengan tajuk apa ni? Apa? Wa man yatam Imran. Apa dia kata? Wa daraba mathal lil ladina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah buat contoh untuk orang yang beriman tu, isteri Fir'aun. Idh qalat, ketika berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, binalah untuk aku satu rumah di syurga.
Wa najini min fir'auna amalihi wa min amali, dan selamatkanlah aku daripada Firaun kerja-kerja dia. Wa najini minal qauminadh dhalimin, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. So dia pilih untuk bersama dengan Allah Taala dahulu lebih daripada suami dia. So dia bijak dekat situ. Sebab bila Nabi kata sempurna wanita, ya dia sempurna. Kalau pada orang lain letakkan mana satu nak pilih kan. Pasal zaman kita sekarang bila orang kata macam masalah Islam dan wanita. Islam memuliakan wanita, jangan jadi barang eksploitasi. Tapi wanita tetap terjun juga nak masuk jadi exploit. Kan macam ketiak punya ubat pun jadi tu tak? Kan kakak ketiak kan, ketiak saya putih. Kau gila ke? Tak kerja lain ke? Faham tak? Di exploit macam tu sekali. Ketiak selak pun tak apa. Selak ketiak saya bayar. Faham tak? Selak sekian pakai baju ketat. Wanita buat. Laki adalah berapa orang yang solat ketiak, selak ketiak. Yang lain tak nak. Apa hal? Ketiak saya lah. Tapi wanita, eksploitasi kat atas wanita sangat dahsyat. Sebab wanita boleh terima untuk dieksploit. Bukan sebab kita buat. Memang lelaki jahat, kita tahu lelaki jahat. Yang perempuan pergi ikut suruh. Kan macam bila nampakkan dekat TV tu. Shampoo. Dia kena kelentong banyak wanita. Lelaki punya, tengok keadaan, kita tengok televisyen kan. Dalam seharian tu, iklan untuk lelaki, iklan untuk wanita. Mana lagi banyak agak-agak? Ha? Wanita. Barang inilah. Sapu ini? Anda muda jelita. Ya benar. Kan? Sapu-sapu jadi muka budak. Kan? Macam muka baby. Macam sapu-sapu tu, dia tua. Sapu-sapu, muda. Kena kelentong. Beli barang mahal-mahal. Minta maaf cakap. Bukan orang sini, tempat lain. Every time saya cakap, jangan terasa. Ni orang lain. Ustaz Adi cakap orang sana. Okay. Pasal kita ada cakap ni, nyampah tak datang kelas dah. Dia kata ustaz ni kasar sangat. Tapi seriously. Cuba belajar, tengok, perhatikan betul-betul. Memang barang untuk wanita lah tadi jadi kes kan. Barang tu dia ke tidak. SK2, pakai-pakai je cantik. Pelakon yang dia letak, yang dia pakai ke SK2 tu yang rupa macam tu dah asal lah. Tak pernah pakai SK2 pun. Baru sign kontrak dengan SK2 tahun lepas. Bukan 2 tahun lepas, 2 minggu lepas. Tiba-tiba dia pakai terus cantik. Kau ya benar. Ya benar tu. Kulit dia elok. Padahal bukan itu. Faham tak? Ini masalah dia. Pasal benda tadi exploit. Kan bila duit datang, kedudukan, kesekian, habis. Sebab kenapa? Dengan sebab itu, bila Nabi sebut tentang wanita ni, yang disebut tadi, dia orang paling sempurna. Ya, baca kisah hidup mereka. Wa Maryam binti Imran. Dan Maryam binti Imran, mak pada Isa AS. Bila mak diletakkan dia, contoh, untuk jadi duduk di tempat ibadat. Dia duduk, tak ada hilang. Tak ada minta cuti ke, histeria nak tinggalkan kelas ke. Kan? Saya sakit perut ke, balik rumah, cuti 2 minggu. Mana ada? Kita kau dapat ponteng kelas kan? Maryam binti Imran tak ponteng. Faham tak? Dia letakkan kepatuhan kepada apa mak dia perintahkan. Jadi apa yang mak dia nazar, dia tahu dah mak dia nazar, dia patuh dengan keadaan tersebut. Tak lari. Orang kata fly. Tinggal asrama kan. Dia tak tinggal asrama. Dia duduk diam kat situ. Kan patuh, sepatuh-patuhnya. Jadi tu lah Allah Ta'ala suruh tengok. Bila dia kata sempurna wanita ni. So kalau kita kata calculate kan, mana lebih untung? Kepatuhan yang menjadikan kita pahala si Allah Ta'ala redha pada kita, dengan kita buat benda yang lain kita suka tapi Allah tak menyampah pada kita. Kalau kita belajar, memang kita akan tumbuh sini. Tapi nafsu kita tidak akan membawa kita ke situ. Dia nak kita pada keinginan, bebas. Kan? Bebas kan? Semua orang lahir bebas. So dia ada idea macam tu. Macam masyarakat bukan Islam kan datang ke Malaysia ni, hak wanita. Hak wanita kat tempat dia pun tak settle lagi. Macam di Amerika Syarikat, diorang sibuk datang ke sini kan untuk apa, hak asasi wanita. Tuan-tuan tahu tak, wanita di Amerika Syarikat, gaji dia tak sama gaji orang yang lelaki setaraf dengan dia, tak dapat gaji yang sama macam dia. Dari mahal gaji lelaki tu. Profesional di sana tak dapat. Kita negara Islam lain tak. Serupa je di tanah Arab contohnya. Kalau wanita tadi keluar dengan apa, dapat degree kan, dengan master, dia dapat gaji RM20,000. Sama dengan lelaki. Tak ada beza pun. Kalau di negara barat tidak macam tu. Wanita punya gaji tak sama. Benda ni sejak zaman Kennedy. Dah tanda tangan akan buat, tak dapat buat tau. Jadi sekarang tu sibuk datang tempat kita, suruh anak kita tanggal baju. Kenapa? Ini masalah dia pergi jumpa sibuk. Perempuan di Saudi Arabia tak dapat mandu kereta, tak ada kebebasan. Dia sibuk tentang wanita Saudi Arabia. Bebaskan wanita tempat dia orang. Banyak orang tak faham, dia terikut tau. Ini haid. Wanita ni kena bebas. Tapi tengok orang yang disebut dalam Quran, yang disebut dari hadis Nabi ni, wanita yang sempurna ni, semuanya patuh. Semuanya wanita yang taat. Betul macam tu, letak wanita kat dapur je lah. Dan terpulanglah.
Nak cakap apa kan? Orang kata macam wanita ni kat dapur je ke? Kan pasal manusia ni dipertanggungkan dengan kadar apa diberikan. Bila anda tak ditanya, contoh macam tak ada duit, Allah Ta'ala tak tanya berkenaan dengan infak. Anda tak ada ilmu, tak ditanya berkenaan kenapa tak sampaikan. Anda bukan lelaki, tak ditanya berkenaan dengan merayau pergi dakwah. Takkan ditanya, yang sibuk pergi buat apa? Kalau pergi dengan suami sekali tak apa. Kalau suami hilang, suami sibuk ke tempat lain, dia pergi. Ada masalah. Benda ni cakap, payah cakap, tapi pasal ada tempat-tempat yang ajak saya datang, dia orang buat macam ni, tapi cakap jugalah. Saya kata pasal pintu dah buka, kan kita kata pintu dah buka, panjat bumbung apa hal? Akak buat apa tu? Nak masuk rumah. Kenapa panjat bumbung? Saya rasa ni best lagi. Buat. Pintu dah buka, ada kunci dah bagi. Dia buka, masuk ikut, tak nak masuk ke pintu, masuk ke bumbung. Dia nak cakap macam mana? So ni sebab kenapa kena jaga. Jadi sebab tu nama wanita-wanita disebut ni adalah wanita yang Nabi kata sempurna. Kemudian Nabi sebut, wa inna fadla Aisyata 'ala nisa'i. Dan riwayat Tabari dia keluar tanpa tu disebut berkenaan dengan wanita tadi, tambah dengan Fatimah dengan Khadijah. Tapi dalam Bukhari datang dengan lafaz lepas Nabi sebut tentang wanita yang sempurna, gitu, Asiyah, Maryam, kemudian Nabi sebut wa inna fadla Aisyata 'ala nisa'i. Punya kelebihan Aisyah ke atas semua wanita, ka fadli tharid, seperti kelebihan tharid. Tharid ni bukan bubur, dia tulis bubur terjemahan tu kata apa? Kan. Tharid dia macam ni, roti kita cetai. Okey. Lepas tu letak sup. Bagi dia kembang. Lepas tu baru makan. Dia makan mudah lah, macam yang lain tu kita dia kata? Air tu berkuah lah. Jangan kata roti macam canai banjir pula. Saya tak kata canai banjir Cara makan dia macam ni. Dia ambil roti yang besar tu kan, dia cetai, ambil kuah sup, dia bagi lama sampai kembang. Lepas tu bila makan dia angkat jari. Tu yang Nabi makan dengan 2 jari, 3 jari tu macam tu. Bukan makan nasi. Makan nasi 2 jari bila nak habis. Kan? Jadi dia ambil sendok macam tu, dia makan lah. So, dan makanan ni antara makanan Nabi paling suka. Dan Nabi sebut kelebihan Aisyah ke atas sekalian wanita ada seperti kelebihan Tharid ala sa'ir ta'am ke atas semua makanan yang lain. So, masuk kelebihan Nabi sebut tentang Aisyah radhiyallahu anha ni kerana dia tengok. Dia antara wanita yang menghafal dan menyati apa buatan Nabi dan faqih, menjadi rujukan kepada para sahabat berkenaan dengan hukum hakam. Tentang hukum hakam, halal haram dan sebagainya, apa boleh buat, tak boleh buat, apa hal ehwal Nabi dan rumah. Dia antara sumber rujukan yang utama. Antara rujukan yang utama berkenaan dengan tajuk Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan masalah fik, rujukan fik bukan halal haram, antara rujukan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia cerita apa yang dalam apa Nabi buat dalam rumah dan sebagainya. Ini antara rujukan agama. Dan dia antara wanita yang paling bijak lah. Dia tengok macam dia sendiri lihat kan. Dia nampak wanita-wanita Ansar bertanya soalan, dan kemudian apa bila diberi kat Nabi SAW jawapan, dia orang tanya soalan lagi, nak tahu. Jadi dengan sebab tu dia kata sebab wanita-wanita Ansar tidak menghalang mereka rasa malu daripada memahamkan diri agama. So Aisyah radhiyallahu anha dipilih juga dengan sebab tu ni. Dengan sebab apa dia punya perangai dan sikap dia. Walaupun kita tahu bahawa dalam kisah berkenaan dengan dalam perang Jamal tu, dibawa dia keluar, diajak dia keluar untuk menjadi kempen kepada golongan yang nak para sahabat yang nak pembunuh Osman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi dia ikut sama, tapi bukan dia jalan keluar seorang-seorang tanpa mahram. Ketika pergi tu ada dengan dia, bersama dengan dia Abdullah bin Zubair. Kan, Allah bin Zubair ada bersama dengan dia, Abdullah bin Abi Bakar ada bersama dengan dia. Dia bukan keluar tanpa mahram. Saya dengar ada orang cerita macam untuk keluar perempuan merayau tanpa mahram ni, dia ambil kisah Aisyah keluar pergi perang Jamal. Itu bukan kisah dia. Dan dia keluar ketika tu untuk dia orang jadi macam simbol untuk bahawa ini adalah rombongan yang bersama dengannya isteri Nabi SAW. Walaupun Nabi dah terangkan dah. Dalam Quran Karim sebut waqarna fi buyutikun. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika dia baca ayat tersebut dia menangis-nangis. So teringatkan dia keluar kerana untuk bersama-sama kempen berkenaan dengan tajuk supaya pembunuh Osman dibunuh. Bukan rampas kuasa Ali. Faham So, yang orang salah faham dia kata Aisyah terlibat sama. Tak. Bahkan Ali bin Abi Talib pula lepas dia selamatkan Aisyah sebab kumpulan yang bunuh Osman tu cuba bunuh Aisyah. Dia dikatakan perang tu perang Jamal sebab kaki unta yang tempat Aisyah duduk tu, diorang pangkas kaki 4-4, unta tu terduduk tak boleh lari. So diorang serang ketika tu. Jadi Ali hantar tentera dia pertahankan tempat tu. Pertahankan unta berkenaan, dan lepas tu dihantar balik Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Muhammad bin Abi Bakrin, adik Aisyah radhiyallahu anha. So bukan Aisyah tak pernah keluar tanpa mahram. So whenever orang kata Aisyah keluar, tak, dia keluar bukan tanpa mahram. Sebab dia adalah di antara rujukan fake dengan para sahabat Nabi SAW, dia rujukan. Orang tak tahu apa tanya dia.
tanya solat malam Nabi pada dia, macam Nabi solat malam. Dan dia pula pun tahu ada benda yang dia tak tahu, dia tak cakap pasal tanya orang lain. Macam orang tanya tentang khuf. Dia kata tanya pada Ali. Dia kata tanya pada Ali. Kata Ali keluar banyak dengan Nabi SAW. So setiap para sahabat Nabi tahu kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Bila orang tak tahu tanya Ibn Abbas solat malam Nabi, dia kata tanya Aisyah. Nak tanya mandi junub Nabi macam mana, tanya Aisyah. So jadi dengan sebab ini kelebihan dia daripada kita panggil apa dalam konsep dia membantu Nabi SAW dan sebagainya. Nabi kata dia lebih mengatasi wanita sekian alam seperti mana lebihnya makanan yang Nabi suka tadi kat atas sekian makanan yang lain. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan hadis ni oleh oleh semua, mana Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, dia kata kecuali Abu Daud, dan lafaz Bukhari, lafaz Bukhari. Itu jadi kita berhenti sini ya. InsyaAllah sambung minggu depan. Ada soalan? Ada Duduk luar macam nak tanya soalan. Okay, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang sakit macam dementia, Ya. dia tak ingat kan. Dia kalau macam kita kata dia dah semayang, dia kata dia belum semayang, tapi dia kata dia dah semayang. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena daripada 3 golongan. Anin na'im hatta yastayqiz, daripada orang tidur sehingga dijaga. Wa anil majnuni hatta yafiq, daripada orang yang gila sehingga gila. Gila ni bukan gila-gila. Majnun ni maksudnya orang yang tertutup akalnya. Okey, sehingga dia sedar. Wa anis sabi, daripada kanak-kanak hatta yahtalim, sehingga dia jaga. So bagi orang macam ni tidak lagi wajib kat atas dia sebarang arahan agama. Time dia ingat bagi, kata tak ada. Ada orang dia ingat seminggu week per week, day per day. Ada orang 3 minit. Engkau siapa? Engkau siapa tu masalah. So, ada orang kadang-kadang dia punya kedudukan tadi, kedudukan ataupun panggil apa? Lupa dia tengok lama macam mana. Kalau dia lupa sekali sikit, ingat banyak, maka berjalan. Bahkan dia punya apa, macam kalau dia puasa tinggal kena bayar. Tapi kalau orang macam tu tadi 5 minit lupa nyanyuk sentiasa, tak wajib. Dia jadi macam orang gila biasalah. Pasal dia ada tajuk untuk taklif adalah akal.